kali ni kita nak tengok kereta yang menggunakan minyak diesel dan harga mesti bawah daripada RM30,000. Assalamualaikum semua dan selamat kembali ke N-Gear. Kita teruskan dengan siri kereta-kereta murah tapi best. Dan hari ni kita buat satu kategori rojak. Rojak maksudnya tak kira lah MPV ke SUV, tapi kali ni kita nak tengok kereta yang menggunakan minyak diesel dan harga mesti bawah daripada RM30,000. Dan setelah Syasha membuat kajian mendalam, menjumpa 9 kereta yang mungkin anda minati yang menggunakan kuasa diesel. Jadi kenapa kita nak cerita pasal diesel? Pasal diesel ni adalah satu jenis enjin yang sebenarnya banyak kelebihan dia, tapi di Malaysia dia kurang popular sikit. Di Eropah, sebelum keluar skandal Volkswagen punya Dieselgate, diesel sangat-sangat popular, melebihi 50% jualan kenderaan penumpang. Tapi di Malaysia kita tak pernah sampai cecah tahap itu pasal tak banyak orang buat masuk diesel pun. Satu antara sebabnya di Malaysia ni ialah kerana mungkin minyak diesel kita ni tidak mencapai piawai seperti di Eropah, kerana banyak enjin-enjin diesel yang moden memerlukan Euro 5. Jadi enjin diesel ni dia punya kelebihan dia ialah ianya lebih jimat. Kalau kata kita tengok 1 liter, katalah sebagai contoh 1 liter petrol boleh bawa mungkin 15 km. Kalau untuk diesel mungkin boleh bawa sampai 20 km 1 liter. Jadi dia memang ada kelebihan dari segi penjimatan bahan api yang sekitar mungkin 20 hingga 30%. So itu dia punya kelebihan utama dia. Dan tetapi diesel ni disebabkan ianya satu enjin yang menggunakan apa dia panggil compression ignition. Dia tak ada spark plug. Bila dengan mampatan suhu dalam kebuk menjadi panas, dia masukkan bahan api, dia terus terbakar. Dia disebabkan itu dia punya nisbah mampatan ni tinggi. So dia punya kuasa yang terjah dia tu memang adalah lebih kuat. Dan sebab itu juga enjin diesel dia mempunyai torque yang lebih banyak daripada enjin petrol. Dan disebabkan torque yang banyak ni juga memang memerlukan enjin yang lebih besar, kebuk yang lebih kukuh. Jadi enjin diesel ni dia punya alat ganti dia ada mahal sikit lah daripada kereta biasa, tetapi tahan lebih lama. Sebab itu banyak kenderaan komersial ataupun taksi menggunakan diesel. Okey, apakah jenama kereta diesel yang awak biasa kenal? Saya rasa most people kalau tanya diesel, dia tengok pickup truck lah kan, yang biasa-biasa lah, Toyota ke Isuzu ke ni semua. Tapi hari ni kita tak nak tengok just satu jenis kenderaan saja. Kita campur macam-macam. Kereta hatchback pun ada, sedan pun ada, MPV pun ada, SUV pun ada, pickup truck pun ada hari ni. Jadi kereta pertama dalam senarai kita hari ni ialah Land Rover Discovery 2 TDI. Yang ni menggunakan enjin 2.5 liter diesel. Kereta ni saya tak tahu tahun berapa, tapi harga dia RM25,000. Dan ianya salah satu kereta yang memang sangat ikonik, dan dari segi reka bentuk kereta ni memang cantik, pemanduan dia pun sedap, nak pergi off-road pun boleh, dan bila kita duduk dalam kabin, memang kabin tu berasa sangat special. Tetapi disebabkan ianya Land Rover, dan Land Rover ni agak terkenal dengan kos barang alat ganti yang agak mahal, dan awak kena reti-reti nak mencari mekanik yang pandai buat Land Rover sebelum komit nak beli kereta ni. Tapi kalau awak memang kaki Land Rover dan awak dah terreti nak periksa Land Rover sama ada elok tak elok, ini adalah satu pilihan yang sangat cantik, pasal ini memang salah satu reka bentuk yang ikonik daripada jenama yang ikonik pada harga bawah RM25,000. Yang kedua, ini menarik ni. Untuk mereka-mereka yang minat hatchback, selalu kita fikir macam Ford Focus STI, tapi kali ni kita ambil STDCI. Ambil kau, STDCI. Jadi kereta kali ni ialah Ford Focus ST dengan enjin diesel. Yang ini menggunakan enjin 2 liter diesel dan harga dia ialah RM25,500 dan kereta tahun 2012. Kat sini Ford di Malaysia ni dia ada macam sikit reputasi kerana orang takut tentang dia punya masalah-masalah kerosakan lah. Antara benda yang dia orang takut ialah selalunya cerita gearbox lah, dan mungkin barang-barang elektronik ECU ke apa ke. Dan yang ini pun mungkin isu yang sama. Saya cadangkan kalau awak berminat dengan kereta ni, tolong pastikanlah kereta ni telah diselenggara dengan betul, dan apa-apa recall dan penukaran peralatan yang telah dipanggil oleh Ford telah dilakukan ke atas kereta ni. Sebab bila dah tukar semua benda tu, sekurang-kurangnya taklah kita terlalu risau sangat. Dan kereta ni memang kalau kita tengok dari segi pemanduan memang sedap bawa, dan kalau enjin diesel tu tak bermasalah, memang awak akan mendapat satu kereta yang mempunyai pecutan yang agak tangkas dan pemanduan yang sedap. And the build quality and design cabin semua memang tahap European, pasal ini memang daripada Ford Eropah.
Yang ketiga ini daripada Munich. Ini dia punya iklan dia memang special. 6-speed Dato' Owner. 6-speed Dato' Owner. Kereta ni ialah kereta BMW X5 3.0 diesel. Kereta ni CBU kata dia. Jadi kereta ni harga dia 28,800. Dan untuk kenderaan-kenderaan komersial selalunya dia akan pasang tambah water separator yang tambahan lah untuk menarik keluar lembapan daripada dalam minyak. So kalau kereta ni memang kereta KL, selalunya okey lah, tak ada masalah sangat. Dan kalau awak beli kereta-kereta ni, especially macam yang menggunakan enjin-enjin canggih seperti Ford tadi ataupun BMW ni, saya cadangkan awak isi minyak hanya di bandar-bandar besar, dan kalau nak pergi keluar bandar pun cari pump station yang selalunya high volume. Kalau yang tepi highway tu okey, tapi kalau awak sangkut kat celah-celah kampung mana ke, kat mana saya tak tahu, mungkin akan ada masalah. Tapi kalau selalu tengok kedai tu macam lori banyak masuk kan, selalu volume dia okey dan not be so bad lah. Ini adalah Toyota Prado GX tahun 1998. Ini Toyota Prado banyak mahal loh. 25,000 walaupun umur kereta dah 23 tahun. Tapi nak buat macam mana, inilah dia Toyota Prado dengan Land Cruiser, harga macam emas, dia tak turun-turun. Dan yang ini saya nampak kereta ni daripada Lahad Datu. Jadi kereta ni memang di Sabah, dan selalunya kereta di Sabah ni memang dipakai hari-hari lah. It's probably going to be not a low mileage car, tapi kereta yang memang dah sedia untuk pemanduan lasak lah. Kalau awak minat nak beli, nak bawa balik datang balik ke Semenanjung pun okey, tapi saya rasa ni untuk orang Sabah lebih sesuai lah, beli dan tu sambung kat sana lah. Yang ini menggunakan enjin 3 liter diesel lah. Anyway, diesel semua road tax mahal sikit lah pada kereta biasa. Kenapa saya cakap ni untuk orang Sabah? Sebab untuk enjin 3 liter ni kat sana road tax dia orang dapat diskaun banyak. Kalau kita bawa kat sini jenuh lah kita nak membayarnya. Seterusnya kita masuk ke dunia kereta mewah pula. Kali ni ada satu Mercedes-Benz W211 E-Class E220 CDI diesel. Pengiklan ni macam malu nak letak kereta ni tahun berapa, tapi dia tulis kata bank manager owner. So original mileage, dan kereta tak ada apa nak repair lah. Dan harga yang dia nak ni 26,888. Kalau tengok pada gambar, kereta nampak cantik lah dengan rim hitam, cat nampak elok lagi, bodywork nampak elok, seat dalam pun nampak okey. Kereta ni sebenarnya 211 Mercedes W211 ni memang salah satu kereta yang agak bagus juga. Kalau yang 210 tu tak apa elok, yang 211 ni dah okey. Dan dia punya dalam panel fitting semua pun lebih baik daripada yang 210. Anyway, dia kata harga ni pun saya rasa memang dah harga okey dah. Dia kata seterusnya, ni ada satu pilihan yang agak menarik juga yang telah muncul, iaitu daripada Korea, SsangYong Action. Jadi SsangYong Action ni dia keluar lebih kurang tahun 2010-2011 macam tu lah lebih kurang kalau tak silap saya. Dan ianya sebuah SUV compact. Saiz dia kecil jauh daripada Rexton. Saya ingat kalau kena fikirkan dia besar macam Tiguan. Tiguan yang 5 pintu tu. Dan kecil sikit benda tu pun ya kalau kita fikirkan balik. Dan kali ni dia datang dengan enjin 2 liter diesel Dan mileage dia kat sini dia cakap 85,000 km untuk kereta tahun 2011. Ini kira low mileage lah. Dan harga yang dia nak pun okey, 22,900. Kalau dalam senarai ni, kalau awak tanya saya untuk saya recommend, yang saya rasa tak ngeri sangat ialah kereta ni lah. Cuma yang menjadi masalah SsangYong Action ni ialah satulah, kita dah tak tahu sama ada SsangYong masih lagi aktif di Malaysia ataupun tidak, dan macam mana nak dapat spare part. Tapi selalunya SsangYong tak ada isu sangat tentang dia punya enjin diesel, kerana dia orang punya enjin asal tu ambil teknologi daripada Mercedes-Benz. Seterusnya, ini kita masuk kepada kenderaan off-roader lah. Ini heavy duty punya cerita. Ini adalah Ford Everest. Ini kereta tahun 2008. Datang dengan enjin 3 liter diesel dan hanya nak 28,500. Jadi Ford Everest ni, dia punya cerita dia sebenarnya pasal enjin 3 liter. Itulah road tax tu akan sikit membebankan juga kalau awak tak biasa. Tapi selain daripada tu, kereta ni memang agak tahan lasak lah. Tak ada sangat isu-isu yang berbangkit. Cuma Ford biasalah. Ford punya cerita dia, kalau mungkin awak tak tahu service center yang bagus, itu akan menjadi isu lah. Tapi kereta tu sebenarnya saya rasa, saya ingat saya lah masa kita pandu uji dulu, kereta ni tidaklah mendatangkan apa-apa sangat masalah. Ini ialah satu kereta yang lasak kerana ia dibina atas leather frame dengan separate body dan juga kereta ni agak panjang dan lapang untuk 7 tempat duduk. Cuma tempat duduk yang ke barisan ketiga tu, disebabkan lantai dia tinggi, kursi tu dekat dengan lantai, jadi awak punya lutut agak tinggi sikit bila duduk ke barisan ketiga dan tak sesuai untuk orang dewasa lah. Ini satu lagi produk yang menarik sebenarnya. Ini Chevrolet Captiva 2.0. Jadi Chevrolet Captiva ni dia nak 29,800. Yang ini pun kurang pada 10 tahun juga umur ni. So Chevrolet Captiva ni memang saya rasa umur dia bawah pada 10 tahun lah. Pasal masuk pun mungkin 2012-2013 macam tu. Dan masa kita memandu uji dulu, saya memang ingat kereta ni dia punya pemanduan itu macam SUV keluarga yang biasa lah. Dan yang ini asalnya datang daripada Korea sebenarnya. Direka bentuk di Korea.
gunakan jurutera-jurutera di Korea untuk menghasilkan beberapa kereta mereka lah, dan ini antara satu Chevrolet daripada Korea. Cuma yang ngerinya Chevrolet ini sebabkan di Malaysia Naza pun dah tak ada lagi sebagai pengedar Chevrolet, dan di Thailand pun Chevrolet dah tutup, kilang di Thailand pun dah tutup. Dia orang dulu ada satu kilang besar di Rayong Bay, di mana banyak kereta-kereta Chevrolet yang dijual di Asia Tenggara memang datang daripada Rayong Bay. Dan sekarang ni bila kilang kat Thailand pun dah tutup, maksudnya GM dah angkat kaki, dah cabut keluar pada Asia Tenggara. Kita pun tak tahu kat mana nak cari spare part yang ada. Saya rasa spare part yang ada dalam pasaran yang sudah sedia ada tu adalah, cuma kita tak tahu di mana nak cari pengedar spare part yang sah dan di mana nak cari tempat repair yang sah lah, ataupun pusat servis yang sah. Itu jadi yang jadikan ngerinya. Tapi saya rasa kalau rajin pergi cari Thailand, spare part tu ada. Bila diorang tutup kilang, spare part semua diorang jual kan. Jadi memang adalah flooded in the market, cuma nak kena cari lah. So yang terakhir sekali kita ada raja pickup truck kali ini, Toyota Hilux enjin 2.5 diesel, kereta tahun 2003, so dah 18 tahun. Masih lagi dengan harga 26,800. Kata Syasha ini satu je dia jumpa Hilux pickup truck yang dalam bawah harga 30,000. Ni pun dah berumur juga, tapi nak buat macam mana, kereta ni memang sangat-sangat tahan lasak, dan kalau beli tu memang selalunya ada isu sangatlah, especially model yang ini. Model yang ini memang terkenal dengan kelasakan dia. Kalau awak bagi jahanam, ini memang salah awak lah selalunya. Kalau awak rajin awak pergi masuk kan, tengok dekat YouTube Whistling Diesel, ada satu channel nama Whistling Diesel, dia abuse kereta ni sampai kita tergelak tengok punya teruknya dia lanyak kereta ni, tapi masih lagi terus berjalan. So pada harga macam tu memang nampak macam mahal, tapi orang kata yang ni Allah membeli menang memakai. Alright brothers, sampai situ saja untuk peminat-peminat diesel kita kali ni. Saya rasa kat Malaysia ni tak banyak sangat peminat diesel, tapi mereka-mereka yang dah sangkut dengan diesel memang susah nak lepaskan, pasal memang memang sedap lah menikmati dia punya torque dia yang banyak dan juga penjimatan dari segi bahan api. Okey, kalau apa-apa ada cadangan lain lah kereta jenis apa yang hangpa mau kan, bagi tahu kat bawah ni, kita boleh carikan senarai tersebut dan kita boleh hasilkan. Apapun, kalau boleh tolong tekan butang like, kongsikan dengan kawan-kawan, macam biasa tekan butang subscribe, dan last sekali butang loceng, sebab kalau sampai 200,000 subscriber, Syasha nak bagi kereta special satu kat hangpa. Jumpa lagi.